Dan yang ketiga kita ngaji hak Tuhan suruh ni. Lepas tu pakat dengan ayat katanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Faham pada ayat tu Tuhan suruh kita mengaji, lepas tu Tuhan suruh kita beramal. Lepas tu faham daripada ayat tu wa ma umiru illa liya'budullah, Tuhan suruh kita tutup ilmu kerana mardatillah. Dan Tuhan larang jangan mengaji kerana dok ke megah dan nak kepada harta we. Dan Tuhan larang juga pada ayat tu jangan mengaji kerana nak kebesaran farid. Besaran pengkat dunia, nak jadi nayuk, nak jadi fuburihan ataupun nak jadi mufti tok qadi masalah. Tengok. Dan yang ketiga daripada masalah mengaji yang disuruhkan oleh Allah. Gapo mengaji itu? Mengkosak ia seorang. Dia kosak. Kosak gapo? Dengan menuntut ilmu. Ya kosak, ya sila, ya niat dengan yang mengaji saat itu kerana keredaan Allah. Apa makna kerana keredaan Allah? Yakni kerana persetujuan Allah dan kerana suka Allah dan reda Allah. Tu mana gitu? Kerana keredaan Allah, yakni kerana kesukaan Allah dan persetujuan Allah dan kasih Allah Ta'ala terhadapnya. Dan mengetahui barang yang disuruh ngaji tu nak keredaan Allah. Lepas yang kedua, dan mengetahui. Dan nak tahu. Mengetahui apa? Barang yang disuruh oleh Allah. Nak tahu bagaimana Allah Ta'ala suruh. Bagaimana Allah Ta'ala tak kita. Kalau kita tak ngaji, kita tahu tak kata Tuhan suruh semaya? Tak tahu. Tak. Ni sebab kita ngaji. Ngaji apabila mana hak Tuhan suruh tak weh? Semaya. Tuhan suruh semaya 5 waktu sehari semalam. Pas ngaji Tuhan suruh. Ngaji tasawuf. Ngaji ilmu fiqh. Ngaji ilmu usuluddin. Hak tu Tuhan tutup. Tu Tuhan suruh. Kapan kita boleh tahu benda-benda tu semua tu? Melalui dengan sebab kita mengaji. Sebab kita belajar. Patut Tuhan suruh apa? Suruh kenal dia. Kenal kata Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala satu. Sebab apa boleh kita tahu kata Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala sah? Dengan sebab kita mengaji. Patut kita boleh tahu pula kata Nabi-Nabi yang wajib kita kena tahu. Kena tafsir satu persatu. Melalui apa? Melalui kita kena mengaji. Tahu tak Nabi mana? Hak wajib kena bila sasa. 25 Nabi dan Rasul. Wajib kita berimej dan wajib kita bila serta tafsir satu persatu. Dia mau tanya ada Nabi serta Rasul tak? Nabi serta Rasul. Syih Nabi serta Rasul. Nuh Nabi serta Rasul. Wajib kita iktikad. Wajib kita berpegang di dalam jiwa, dalam hati kita. Kata ni Nabi serta Rasul. Pas nak tahu benda tu, kena ngaji. Tak ngaji tak tahu. Okay? Kalau tak ngaji tak tahu. Mengetahui barang yang disuruh oleh Allah, suruh kepada tiap-tiap orang yang mukallaf. Suruh sakning tu kepada tiap-tiap orang mukallaf. Makna kata Tuhan suruh tahu, maka Tuhan suruh ni kepada tiap-tiap mukallaf. Dan mengetahui barang yang ditegah oleh Allah. Kita ngaji juga, kita boleh tahu barang Allah Ta'ala tegah. Mana Tuhan tegah? Tegah minum arak. Mana Tuhan tegah? Tegah makan reba. Mana Tuhan tegah? Tegah berzina. Mana Tuhan tegah? Tegah kata korang. Mana tegah? Tegah cucur orang. Mana tegah? Tegah pelaga. Tu benda tegah-tegah Allah Ta'ala belaka. Lepas tu nak tahu tu mana tegah, mana larang. Maka melalui sebabnya kita mengaji. Puca kita mengaji. Apabila kita tak mengaji, sebab tu duk kata korang. Sebab tu kita tak mengaji. Sebab tu kita tinggal semaya dah kan. Bagi tu lari belakang. Dah ditegahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas sekalian orang yang mukallaf. Di atas sekalian bagi orang mukallaf. Dan kerana berharap pahala Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat. Yakni mana kata maksud daripada ayat tawama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang pertama sekali Allah Ta'ala suruh kita mengaji kerana menututi keredaan mardatillah, ibtigha mardatillah. Yang kedua, ngaji saat ni supaya kita boleh tahu hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan larang. Lepas tu yang ketiga, kita mengaji pula berharap-harap pahala Allah di dalam negeri akhirat. Maka iaitu gapo?
mengharap pahala Allah Ta'ala di dalam akhirat ni. Setengah daripada orang yang berbahagia dalam dunia dan dalam akhirat. Tak semua, tak apa. Maka iaitu menuntut ilmu. Apa menuntut ilmu? Kerana mardatillah. Dan kerana nak tahu apa yang disuruh dan apa yang dilarang dan berharap-harap pahala akhirat tu. Tak situ semua dah. Maka iaitu yang tersebut daripada menuntut ilmu kerana ibtira mardatillah. Nak kepada keredaan Allah dan nak tahu apa yang dilarang dan apa yang disuruh. Patut berharap-harap pahala daripada Allah Ta'ala di akhirat ni. Setengah daripada orang yang berbahagia. Orang ni orang bahagia. Apa makna berbahagia? Yakni orang yang berjaya. Orang ni orang berjaya. Orang yang falah, orang yang beruntung, dan orang yang berjaya dan orang beruntung dan orang yang selamat dalam dunia dan dalam akhirat. Orang ni orang panggil orang berjaya. Apabila ia mengaji kerana nak kereda Allah, lepas tu nak tahu hak mana yang disuruh dan nak tahu mana yang dilarang, lepas tu ia mengaji pula berharap-harap pahala daripada Allah di dalam negeri akhirat. Maka kalau tutup ilmu macam ni, orang ni berbahagia weh, berjaya lagi pula dapat beruntung dalam dunia dan akhirat. Mana weh kata beruntung dunia akhirat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ada sabda kata kana, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ni orang panggil hadis 40. Hak sebut Imam Nawawi hadis mula-mula sekali daripada hadis 40. Nah, kita tengok hadisul arba'in. Hadis 40 yang dibuatkan oleh Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi sebut mula-mula pada awal hadis tu. Nah, ialah hadis innamal a'malu binniyati. Maka hadis ni siapa dia riwayat? Hadis ni asal nama hadis ahad. Hadis ni. Asal ada innamal a'malu binniyat. Kalau kita pergi bicara dalam kitab mustalah hadis, orang panggil hadis ahad. Apa hadis ahad? Hadis yang diriwayat, dicerita oleh seorang sahabat. Tulis itu. Asal hadis ni. Dulu hadis ni tak ada maju mana, tak ada masyhur mana. Sebab hadis ni yang dicerita akan dia oleh Sayyidina Umar seorang je. Orang ambil hadis ni daripada Nabi SAW. Maka cerita hadis ni Umar seorang je. Abu Bakar tak ada cerita. Ali tak ada cerita, Uthman tak ada cerita, lagi pula Zaid bin Sabit tak ada cerita, Zaid bin Harisah tak ada cerita, Abu Hurairah tak ada cerita. Malaikat orang cerita tentang hadis ni Umar ibnul Khattab. Dah, hadis ni dulu tak maju pada ketika sana sahabat tu tak maju mana. Sebab diceritakan hadis ni oleh seorang sahabi. Tapi duduk pada korong yang kedua, korong tabi'in. Korong tabi'in, korong Imam Malik, korong Hasan Basri, korong Imam Syafi'i, korong Abu Hanifah, korong Ali Jubai, korong apa ni? Korong yang kedua ni, hadis ni baru tengah-tengah duk ilmu. Ni. Sebab hadis ni orang, sahabat royak tak ramai. Seorang panggil hadis ahad. Kamar di hadis ni telah masyhurnya, yakni pada korong yang kedua. Wak gitu. Sebab apa tak masyhur? Dulu sebab hadis diriwayat akan dia oleh seorang sahabat. Gitu. Hadis ni riwayat ke apa? Kalau kita tengok dalam hadis arba'iyah tanah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai rawahu syaikhani al-Bukhari wa Muslim. Kita tengok dalam hadis arba'in. Tu tengok. Nabi katanya tengok. Nabi ada katanya innamal a'malu binniyati. Orang panggil innama tu adatu hasrin. Bukan adat gapo, orang panggil adatu hasrin. Adat nak menyipir dan nak mesakati. Nabi nak menyipir dan nak mesakati. Innamal a'malu. Sesungguh
bermula segala amalan-amalan kita ni. Mubtada tu. Mutalabbisatun bersepakailah ia al-amal tu. Amalan kita bersepakai bin niyati dengan segala niat-niat kita. Makna tak amalan semua tu nak pakai, maka kena bersakut bergantung dengan niat. Kalau kita niat baik, maka dapat baiklah. Kalau kita niat moleklah. Supaya semaya. Kalau kita tak niat, maka tak sah lah. Kita semaya zuhur. Ni kita masuk Allahu Akbar. Tapi hati kita tak niat. Mik pada alih. Alih bagi Allah. Siapa bo bagi Akbar. Kira Akbar kita tak ada niat. Maka amalan kita tak pakai. Nabi kata, semaya zuhur kita tak sah. Sebab apa? Sebab kita tak masuk dalam alih bagi Allah. Siapa dira Akbar kita tak ada pun niat tersaja ku semaya zuhur. Pak kat mengikut imam. Tak ada pun niat. Maka tak pakai, tak sah. Sebab tu Nabi kata, innamal a'malu bin niyati. Apa tu? Kalau kita ngaji, niat apa? Niat semata-mata Allah. Dan semata-mata nak keredaan Allah. Dan kita semaya supaya kita nak tahu mana Tuhan kita, mana Tuhan lagi. Maka ngaji lagu ni dapat hasil dan tunjukilah di atas orang berbahagia dan berjaya, beruntung dunia akhirat. Lepas tu Nabi kata lagi sama hatinya, wa innama likulli imri'in. Dan sesungguh sabik bagi tiap-tiap seorang tu. Sabik bagi tiap-tiap seorang ni, manawa barang yang meniaklah ia seorang hu akan dia. Salah kata manawa ai manawahu, barang yang meniaklah ia seorang akan dia. Nak uyak kata tiap-tiap seorang tu sabik barang yang dia niat. Dia niat gapo tu nak kata. Misalnya lo ni kita niat apa? Kita orang tak juruh kata lo ni. Tapi niat tekun ni lah mana nak jadi orang baik. Lo ni kita karuk pergi, duk main judi, minum arak tak berhenti. Tapi lah hati kecil kita nak ada niat. Kulah lah mana aku tengok tok pakir kuasa nak juruh tek weh. Satu hari aku nak mengaji, tek aku nak masuk sejik. Ya ada niat. Lepas tu, misalnya lo ni, dia duk lobeh, dia duk buah, minum arak tak berhenti, joli pun tak berhenti, main judi tak berhenti. Tapi dalam hati kecil, dia ada niat aku nak jadi orang baik. Nak jadi orang malak macam Tok Pakir, kuasa seni hati. Walaupun aku duk lagu ni, aku tak seni, tapi aku tengok Tok Pakir Cuk Putih ni, aku rasa suka hati, aku nak jadi bad demo, tak weh. Ya niat aku tu. Kalau lepas 10 tahun lagi dah, Tuhan tergeruk hati yang umur panjang, dia berasa nak berubah sungguh. Pucanya pergi mengaji huda-huda dengan kuasa termasuklah hati. Maka tinggal semua benda-benda tak baik. Sebab tu semua kita tu duk bergantung di niat kita. Kalau kita niat baik, insya-Allah niat baik tu akan berlaku bagi kita. Kalau kita niat jahat, jahat tu akan berlaku. Sebab tu bagi seorang barang yang apa dia niat. Dia niat baik boleh baik. Kalau niat jahat boleh jahat. Lepas tu kalau kita niat baik tu heboh pahala lu dah. Kalau niat jahat, malaikat tak kalau boh jahat tu. Orang niat baik, dia boleh baik. Misalnya tagi aku nak ngaji, lepas tu aku nak kelak doa kita, nak semaya, tagi aku nak baca Quran. Niat aku tu boleh pahala dah. Tapi niat jahat, malaikat tak kalau sesabuh dia kejahatan, selama mana dia tak kerja, maka tu sesabuh dia kejahatan dia. Pas misal lagi buat jahat, malaikat nak tulis, malaikat lik molek kata kalau. Tengok masa ni dia setagi dia taubat dak. Kalau dia taubat, minta kata, tak sesabuh lagi. Tak sesabuh lagi, saya catat. Lik kejahatan ni Allah Taala sangat-sangat rahmat. Allah Taala sangat-sangat gawa, sangat-sangat halusi. Tapi lik kebajikan yang niat, pop tu heboh lalu dah. Tengok lagi. Dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah sebeda katana al-kayyisu, baca kayyisu. Apa makna al-kayyisu? Yakni al-aqilu. Tulis itu. Apa makna al-kayyisu? Yakni al-aqilu. Makna seorang yang berakal dan bermula seorang yang cerdik. Nabi kata, tuan al-kayyisu ai al-aqilu. Bermula orang yang cerdik, orang yang berakal. Mandana nafsahu. Apa mandana nafsahu? Ai man hasaba nafsahu. Itu makna mandana dengan makna man hasaba nafsahu. Mereka yang duk hitung-hitung, yang duk mengira-ngira akan diri bagaimana. Mereka yang duk hitung-hitung, yang duk kira-kira akan diri dia.
Yo kira aku buat gapo dah hari ni ngaji nyok ana dah, wa amal semua ana dah. Yo duk hitung-hitung. Yo duk kira-kira amalan dia, duk kira diri dia. Lagi pula wa amilah. No amilah tu baris tu orang panggil lebih. Dia baca amalah. No amilah. Wa amilah dan beramal iyo man. Baris tu amalah tapi no amilah. Wa amilah dan beramallah iyo man. Ia beramal tu lima ba'dal mauti bagi barang yang sabitlah ia barang ba'dal maut selepas pada mati dia. Ni orang cidik. Orang cidik yang hitung dia kuat gapo dah hari ni. Aku baca gapo dah hari ni. Aku telaah kitab nyokno dah hari ni. Asmaya sunat cukup dah pergi sini weh. Kapit waktu Quran baca dah pergi. Ya hitung. Lepas pada dia hitung diri dia tu, dia beramal. Buat persiapan amal lima ba'dal mauti bagi waktu dan barang yang selepas pada mati. Lima bagi barang bagi persedia sabata wastaqarra yang sabitlah ia ba'dal mauti selepas pada mati dia. Bagi selepas pada mati dia, maka dia saat ni tu dah. Dah wa amma gano mukaca beramal tu lalu. Dia kata aku buat persiapan untuk cadangi selepas pada mati. Aku nak makan selepas pada mati. Hak tah dunia ni ku beramal sekadar tu ya. Buat kerja pun kau dah duduk sama tara atas dunia. Tapi hak ni ku nak cadang banyak sebab ku mati ni ku tak klik dah. Makna kata wa amila lima ba'dal mauti. Wal ahmaku dan bermula orang yang bodoh. Ahmad terlebih bodoh. Orang yang bodoh. Atau al-kaisu orang cerdik. Wal ahmaku dan bermula orang yang sangat-sangat bodoh tu. Ya sangat-sangat bodoh tu. Siapa ia? Nabi kata man atba'a nafsahu. Mereka yang ikut dan turutlah ia nafsahu akan dirinya. Ia turut nafsu dia. Wa hawa nafsahu. Mereka yang turutkan nafsunya. Apa nafsu dia? Hawaha. Ere nafsu. Ia turut nafsu dia. Lagi pula wa tamanna dan duk bercita-cita dia. Cita-cita begitu, cita begini. Allah ke atas Allah Ta'ala apa dia? Al-amaniyah segala cita-cita. Cita tak apalah. Nanti kita lepas dah ni kita sendiri kita buat amal. Lepas dah ni kita sedekah dan kita kaya. Lepas dah ni kita ngaji bisnes sikit. Lah ni susah nak ngaji tak ada. Duk cita-cita tak lah begitu. Begitu nanti tahun depan kita buat amal. Lepas puasa tahun depan ni kita mula sedekah. Mula lepas dah puasa ni kita mula ngaji lah ni. Kalau tak ada. Cita-cita taklah begitu. Yakni orang yang mempunyai akal yang bahasa manusia itu. Orang yang meretah ia akan hawa nafsu. Dan mengejar ia bagi barang yang kemudian pada mati. Dan orang yang sangat bebal. Apa sangat bebal? Yakni sangat bodoh. Itulah kita. Dan orang yang sangat bebal, apa bebal? Yakni sangat bodoh dan sangat bodoh. Orang yang mengikat ia, orang yang duk mengikat ia, tamak ia, akan nafsunya dan hawanya, hawa seorang, dan berharap-harap ia seorang akan rahmat Allah dengan berharap-harap yang dusta. Ia harap pada rahmat Allah, tapi ia tak buat jalan pada rahmat. Ia harap tak Tuhan pahala, tapi ia tak semaya. Ia harap tak Tuhan rezeki, tak semaya isyraq. Ia harap Tuhan rezeki, tapi tak ada baca wakan. Harap yang bohong dia panggil. Orang ni orang bodoh, orang tak cerdik dan al-ahmaku. Lagi orang yang paling bodoh sekali. Tengok kitab mulai. Buka nak buku kita dah. Maka kita ambil ni lagi ni. Jadi yang ketiga dah tengok. Tak kalah dah. Tengok sini sikit. Nah, udullah malaikat beribadat kamu. Sembah kamu akan Allah. Apabila mu tahu dah mu kena ibadat. Makna apabila mu ngaji saat ni tu mu kena buat amal. Bukan mu ngaji sekarang, bukan ngaji saja. Lepas tu dalam buat amal kamu tu mukhlisina lahuddin. Kamu putih hati dan bulat hati baginya, bagi Allah untuk agama. Jadi apabila kita beramal dah, ayat yang dipahal daripada wama umiru illa liya'budullah. Pertama sekali Tuhan suruh ngaji kita ni apa dia tengok? Fa amarallahu ta'ala alaina. Maka mentitah Allah, mensuruh Allah di atas kita mukallafin ayyata'allamuhu, bahasa mempelajari mereka itu al-mukallafun. Mengaji dan belajar hu akan dia akan al-ilmah. Tuhan kita tak kita semua mukallaf.
Orang yang akil dan balik ni suruh mengaji. Ngaji pertama Tuhan suruh pada ayat wa ma umiru illa liya'budallah. Kita ngaji dah, Tuhan suruh kau beribadat wa amal, sembah Tuhan. Padahal semua tu bulat hati, cuci hati, bersih hati, ikhlas semata-mata Allah. Mana kita ngaji dah? Libtigha'i mardatillah, kerana nak kepada keredaan Allah, nak kereda Tuhan, nak persetujuan Tuhan, nak kepada suka Allah Ta'ala dan rahmat Allah. Yang kedua kita ngaji li ilmihim, kerana mengaji mereka itu, kerana tahu mereka itu mukallafin, apa dia? Al-awamirah, supaya kita nak tahu mana hak perkara-perkara hak Allah Ta'ala suruh. Mana Tuhan suruh ngaji, suruh mengayah, suruh belajar, suruh apa? Suruh sedekah, suruh beri zakat, suruh buat haji, suruh puasa, suruh buat baik, suruh beri saleh. Dengan sebab melalui mengaji lah kita boleh tahu apa yang dicita, apa yang disuruh. Wan nawahi, dan boleh kita tahu mana perkara Tuhan larang. Larang minum arak, larang berjalan malam, larang main tino, larang berzina, larang main judi, larang kata dengan kita ngaji ni kita boleh tahu hak mana Tuhan larang, mana hak berdosa, mana tak berdosa, mana hak boleh pahala, mana hak berdosa. Dengan ngaji ni kita tahunya. Sebab tu dia tak ngaji, dia tajeh. Dia boleh buat belakang, dia nak joli, nak minum arak, main judi. Sebab dia tajeh. Dia apa boleh dia tak tahu, dia tak takut Tuhan. Orang nak dekat dengan Tuhan, orang nak tahu Tuhan, orang nak kenal Tuhan melalui dengan dia mengaji. Sebab Tuhan kata satu ayat, wa ma yakhshallaha min ibadihil ulama, dan tak ada dah orang yang paling takut ke Tuhan malaikat ulama. Wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama, makna orang yang paling takut Tuhan yakni orang yang tahu. Tak kan? Orang tak tahu dia tak takut. Yang ketiga yang ngajar li rajaihim, kerana berharap-harap mereka itu thawaban wa ajran, ya harap-harap pahala balasan di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Akhirat ya harap pahala, harap balasan syurga Allah Ta'ala. Tapi ngaji mula-mula nak keredaan Allah. Lepas tu ngaji yang kedua nak tahu hak mana hak cuci, mana hak cemar, mana hak Tuhan suruh, mana hak Tuhan larang, mana hak kena buat, mana kena tinggal. Okey? Lepas tu ngaji-ngaji mari buat amal dah. Lepas tu berharap-harap Tuhan balaslah ke dia. Tuhan beri pahala di akhirat. Wa hadza yadullu annal mar'ah, ni orang ngaji baik ni. Ngaji baik Tuhan suruh nak kereta lepas tu nak tahu hak mana hak Tuhan suruh, mana hak Tuhan larang, mana hak boleh, mana hak tak boleh. Pahaya ngaji pula harap-harapnya pahala dan balasan sisi Tuhan. Orang ngaji baik ni wa hadza syakhsu ni yadullu annal mar'a, menunjuki oleh bahasa seorang ni najihun, dia ni orang najah, orang berbahagia, wa sa'idun, dan dia beruntung. Ni dalil bagi orang beruntung dan orang bertuah fid dunia, di dalam dunia, wal akhirah. Gapo orang beruntung? Yang orang berbahagia lah. Luah Jawi kata orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang selamat daripada azab Allah. Kan ni selamat Orang ni beruntung. Orang mana kaya atas dunia, ada rumah besar, kereta besar, tapi tak lepas daripada azab Allah. Orang ni tak panggil orang beruntung, tak panggil orang berbahagia. Walaupun zahir di dunia dia nampak beruntung, dia nampak lebih, dia nampak hebat, tapi akhirat tak dapat tebus daripada azab Allah. Orang ni tak lebih pada sebenar, pada hakikatnya. Tengok molek. Kami ni muafakat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li muwafaqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya semua tengok amal di dunia. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguh bermula segala amalan-amalan kita ni duk bergantung ia bertamak ia dengan niat-niat kita. Niat kita baik boleh baik, niat kita jahat boleh jahat, niat kita molek boleh molek. Kalau kita niat lah semaya maka sahlah semaya kita, sempurna semaya kita. Masalah pahala sikit banyak tu tak khusyuk kita. Semaya kita masuk usalli fardaz zuhri arba'a rakaat makmum. Allah mik daripada Allah niat dah aku semaya zuhur 4 rakaat. Siapa dia ra akbar maka semaya sarak sah pakar jawab ulama tu pakar kalian niat dalam alih bagi Allah. Siapa dia ra akbar makna atas semaya ya tu niat ya tu pakar sah. Tapi masalah pahala besar sikit, pahala sikit ke banyak, hak tu di atas khusyuk ya tak khusyuk tu. Khusyuk tak khusyuk tu suku pula. Tu bahasa suku. Tapi kata kalau dia masuk dalam takbir asmaya siap takbir, Allah masuk dalam alih Allah. Siapa dia ra akbar maka asmaya ya sah.
Patu sah, mana tak? Lepas pada tutup teh. Masalah ni, di akhirat tak ada kena azab dah. Sebab lepas dah tutup teh, taklif syarak, taklif bukan gawat, taklif syarak tu lepas dah. Orang panggil tutup teh syarak, tutup teh Allah lepas dah. Tapi kalau buku masalah kena azab, tak kena azab, tengok ya semaya tu khusyuk ke tak khusyuk. Ya semaya tu nak buat kan orang, kena orang tengok kau. Ya buat tu nak tunjuk kau orang kata ya tu rajin. Hak tu suku pula balasnya. Tapi tuju ya semaya tu sah, hak tu lepas dah pada tutup teh. Deh. Kama dia tengok hadis ni awal hadisul lazi rawahu al-imamani al-Bukhari wa Muslim. Hadis ni diriwayat dicerita oleh dua orang imam, Bukhari Muslim, patu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kama dia tafsir hadis ni. Hadis Nabi ta innamal a'malu binniyat. Hadis ni ditafsirkan oleh ulama-ulama. Ada wa fassara hadis, wa fassara hadzal hadis satu oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tafsir dalam kitab dia satunya kitab bagi dah. Kitab bagi Imam Syafi'i kata la tasihhul a'mal illa binniyati. Tiada terpakai dan tidak sah dan tidak sempurna oleh segala amalan-amalan malaikat bergantung dengan niat. Makna dalam mazhab Syafi'i kita kalau tak ada niat semua amalan tak pakai. Sama ada semaya, sama ada puasa, sama ada zakat, sama ada sedekah zakat, sama ada buah haji. Kalau tak niat maka tak pakailah di segi Imam Syafi'i kita mentakwil pada hadis innamal a'malu binniyat. Tafsir ulama kedua wal Imam Abu Hanifah la tastakmilul a'mal, tiada sempurna oleh amalan-amalan illa binniyat, malaikat dengan niat. Ni Abu Hanifah. Abu Hanifah bisa termasuk mayat ni. Allahu akbar, takbir aja. Tak ada niat. Dia kata mu tubik rumah nak gerak, ke semaya. Hayalah dah niat mu dah. Tak Abu Hanifah. Lepas tu ketika mu takbir dalil alih bagi Allah saparra akbar, mu tak niat dak saja ku semaya ngikimi. Tak ada apa dah, pakai dah. Tapi nak sempurna amalanmu, dia kata. Nak sempurna amalan, memasukkan niat sikit. Tu kata Abu Hanifah. Tapi mu takbir Allahu akbar, dalil alih bagi Allah saparra akbar, mu tak niat dah saja ku semaya zuhur pak kat ngikimi. Ya tak pakai dah. Tapi nak wis penuh oleh amalan, memasuklah saja ku semaya dah. Tu kata Abu Hanifah. Dan kata jumhur. Jumhur ni minal ulama kana la tasihul a'mal illa binniyat. Hak ni perkataan yang ramai nampak semih dengan perkataan Imam Syafi'i. Kena niat. Dah. Dan mutawakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhati mulai. Kita nak ambil yang cidik ke yang bodoh. Tengok tinggi. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Bermula orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang otak waras, man dana nafsahu. Apa dia? Al-aqilu man hasaba nafsahu. Orang yang duk kira diri. Hari ni ku ngaji nyok nodah, ngapa nyok nodah, wa amal nyok nodah, isyraq dek dak, duha dek dak, baca Quran dek dak. Dia duk kira diri. Kaya hitung dia lepas dah hitung-hitung, wa amil. Apa je wa amal? Wa amal kalau ngaji pun ngaji, kalau teloh pun teloh, kalau semai sunat pun semai sunat, kalau baca Quran. Sebab kau ya wa amal nak tiada 5 ba'dal maut. Bagi-bagi selepas pada mati, kerana sini dia tahu dah kata taklid selepas pada ni. Dah. Lepas tu Nabi kata wal ahmaku, orang yang bodoh, orang yang safih, yakni bodoh ataupun bebal. Apa bebal? Makna bodoh dan sangat-sangat bodoh. Orang yang sini tafdhil ni. Al-ahmaku. Nabi kata sepaling bodoh orangnya man atba'a nafsahu wa hawaha. Orang yang mengikut hawa nafsu dan ego nafsunya. Lepas tu yang mengikut nafsu tak sama ya. Nafsu tak ngaji. Nafsu tak buat jahat. Lepas tu wa tamanna Allah al-amaniyah. Duk cita-cita di atas Allah, cita yang bohong. Tuan nak pahala semaya tapi tak semaya. Tuan nak berjaya dalam ngaji, harap-harap Tuhan tapi tak ngaji. Maka orang ni bercita-cita di atas Allah, satu cita yang berdustanya di atas Allah Ta'ala. Tu dia habis kat tu. Lepas tu sekali lagi dia kata laginya, wadadan subada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaq salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsi. Nah, sekat tu dekat mari kata wallahu alam. Kita baca pekos sikit pula. Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada ada baginya bagi Allah
lawannya lawan Allah. Makna tidak ada bagi Allah tu lawan ni nya. Lawan ni bagi Allah tak ada. Makna kata dia lawan ni. Dan tiada bandingnya banding Allah tu, mana tidak ada lawan ni. Kita ada lawan, kita ada membetuli seperti kalian ni. Ada lawan ni ingat. Kalian ni orang panggil ada lawan dia. Mana supaya kalian ni ada tudung, hak ni ada tudung. Ni orang panggil ada lawan ni, ada muqabil, ada membetuli. Tapi bagi Allah ada lawan ni lah. Jawab kata tak ada lawan ni. Tak ada perkara yang membetuli. Tak ada perkara yang menyerupai itu Allah. Itu dia. Dan tiada bandingannya, bandingan Allah tak ada juga. Dan tiada menduai pada keasaannya, keasaan Allah. Tak ada menduai pada Tuhan satu. Ni kata ada menduai, ada yang menyerupai dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan kita. Tak ada yang menduai pada keasaannya, keasaan Allah. Tak ada menduai pada zatnya, zat Allah. Kata ada yang menduai lagi ke pada zatnya zat Allah? Tak ada dah. Deh. Yang menduai pada zatnya zat Allah. Tu dia. Dan sifatnya sifat Allah pun tak ada yang menduai. Kata ada sifat kudrat di satu benda yang lain. Maka mai semih dan serupa dengan zat Allah Ta'ala. Ataupun ada sifat benda yang lain, maka mai serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Tak ada. Dan tiada menerima disuku-sukukan. Tak ada menerima suku-suku. Apa tak nak menerima suku-suku? Yakni tiada menerima ajza'-ajza' gitu. Apa maknanya? Dan tiada menerima suku-sukukan. Apa? Yakni tiada berterima ajza'-ajza'. Tak ada juzuk-juzuk. Tengok moleknya duk negara. Pada zatnya zat Allah. Allah Ta'ala tak berajzat supaya kita. Kita ni ada berajzat, ada berjuzuk. Tengok zat kita ni, tengok tangan kita. Persepakai dengan berapa zat ni. Tengok tangan ni, kita tak asalnya wah ni hubung dengan wah ni. Hak ni hubung sini. Lepas tu dalam diri kita jadi berlapis-lapis juzuk. Dalam kita ada orang. Lepas tu dalam orang tu ada darah. Dalam darah tu ada lemuk. Dia jadi bertindih-tindih. Dia jadi bergabung, orang panggil berjuzuk-juzuk. Nah, ada pun Allah Ta'ala ni ada bersusung lagu ni ke? Ada berjuzuk macam ni ke? Ada. Kita berjuzuk daripada jari, mari berhubung dengan tapak tangi. Tapak tangi, mari berhubung dengan pergelangan tangi. Pergelangan tangi, mari berhubung dengan perut tangi. Perut tangi, mari berhubung dengan siku. Lepas tu dalam siku ada dengan orang. Dalam siku ada dengan darah. Dalam siku ni ada dengan lemuk. Jadi berjuzuk-juzuk. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berjuzuk macam kita. Tak ada berjuzuk-juzuk macam kita. Kita berjuzuk nah. Kepala suku. Telinga suku. Mata suku. Tubuh suku. Berjuzuk kita. Bersuku-suku kita. Tapi Tuhan tidak bermacam itu. Dan tiada dua. Tidak dua. Pada segala sifatnya. Sifat Allah. Sifat Allah tak ada dua. Dia mau kata tu kudrat iradat sifat, kudrat iradat hayat ilmu. Hak tu dia panggil sifat tu dia panggil bila gitu mudah kita nak faham. Tapi sifat kudrat Allah saya, sifat iradat Allah saya, sifat iradat saya, sifat ilmu saya, sifat hayat saya. Patu bila wujud kita baka hak tu nisbah bila ni mudah kita nak faham. Tapi hakikat wujud Allah satu saja. Sifat kidam Allah satu saja. Tak ada berbila-bila. Patu ada ke sifat pada yang lain? Kidai yang macam kidai Allah. Adakah pada benda makhluk kudrat yang macam kudrat Allah? Tak ada. Ada kudrat pesing Tuhan ni, ada di Tuhan seorang ya. Ada di Tuhan saya. Tidak berdua pada segala sifat Allah. Dan bersifat, yakni bersifat oleh Allah. Bersifat dengan segala sifat kamalat. Nah, di Allah Ta'ala tu duk bersifat dengan sifat kamalat. Apa makna sifat kamalat? Yakni segala sifat kesempurnaan. Segala sifat-sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala tu bersifat ia dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Tiada baginya, bagi Allah Syafawi, dapat dihenggakan. Tak boleh kita nak hintungkan. Tu mana? Dihenggakan, yakni tak dapat kita nak mengira, tak dapat kita nak mesakati, dan tak dapat kita nak menghitungi akan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Banyak sangat. Sifat kita boleh bilang, tapi kesempurnaan Allah ni banyak. Tengok wujud Allah, maka tak banding yang lain tak boleh.
kidam Allah, nak banding yang lain pun tak boleh. Semua sifat-sifat yang ada di Allah Ta'ala sangat-sangat banyak kesempurnaan sifat Allah. Maka sampai kita tak boleh nak hitung, tak boleh kita nak mensakati dan pula nak mengirai. Tiada dihingga, tiada bagi Allah dapat dihinggakan kesudahannya, kesudahan sifat kamalat. Tak boleh nak kira. Dan maha suci ia Allah. Tuhan tu maha suci. Dah. Maha suci daripada kekurangan. Tuhan tu maha suci daripada sifat kekurangan. Lagi amat kaya. Yakni amat lepas. Tuhan amat kaya. Apa kaya Tuhan? Yakni lepas Allah. Dan tak berhajat Allah. Allah Ta'ala tu lepas. Allah Ta'ala tak perlu tak berhajat daripada tiap-tiap yang lain. Allah Ta'ala tu lepas dia tu, siapa dia tu tak berhajat dan tak perlu kepada benda yang lain. Yakni menganaki ia Allah. Kata kaya daripada tiap-tiap yang lain ni. Maha suci ia daripada kekurangan, lagi amat kaya daripada tiap-tiap yang lain. Tengok ya. Tiada berhajat, yakni tiada perlu. Ia Allah SWT tiada berhajat, yakni oleh Allah. Allah Ta'ala tak berhajat dan tak berkehendak kepada yang lain. Pada yang lain daripada makhluk tu dia Tuhan tak berhajat. Lagi pula, kana wajib ia Allah. Kerana wajib Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kemuliaan. Kerana Tuhan tu tak berhajat pada makhluk. Makhluk benda baru. Benda ada kecacatan. Benda ada kekurangan. Pasal apa Allah Ta'ala nak berhajat kepada kekurangannya? Bahkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kemuliaan. Dan maha suci ia Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah Ta'ala tu orang panggil dia lepas daripada segala sifat-sifat kekurangan. Apa tu mudah-mudah tu. Dan ialah yang dikanak. Ia lepas dah daripada benda lain. Supaya kita dah lepas ke orang nak dia lah. Kita misal mudah-mudah lah kapung. Orang tu lepas dah orang, tak ada nak orang. Kereta, ia dah. Rumah, ia cukup lekat dah. Duit, ia belana-lana dah. Lepas tu, ia tak ada nak dah ke orang. Ia nak buat gapo, ia cukup lekat dah. Nak pergi ke mana, kereta ia ada. Ia nak beli gapo, duit ia belana, makan tak habis. Rumah besar, siapa tak habis, tak ada tempat garah, tak habis nak duduk. Lepas tu, dia lepas dah pada orang. Dan apabila dia lepas pada orang lah nak dia pulaknya. Kawan duit tak ada, nampak lagi saya datuk tu, buat cik tu. Sebab dia duit lebih, minta bergetar sikit. Kerana dia yang lebih, yang kaya. Kita misalnya dunia, tapi kaya kita kaya tak sungguh lagi. Sebab tika-tika kita perlu orang. Tapi nak kata, apa bila sebut tahu, dia motor orang lebih, orang kaya, dia pun sebut orang lebih, orang pakat tupu dia tak perlu pada orang lah. Kama di Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila mafhum mukhalafah Tuhan tu kaya, Tuhan tu lebih, Tuhan tu lepas daripada subi, lepas daripada makhluk. Mana kata makhluk lah nak dia pulaknya. Okay? Tengok. Dan ialah yang dikanak. Dikanak oleh tiap-tiap barang yang lain. Barang yang lain. Apa barang yang lain? Daripada makhluk. Berkanak ataupun yang dikanak kepadanya, kepada Allah. Apabila Tuhan tu kaya, Tuhan saat ni tu tak perlu kepada yang lain, bermakna kata yang lain tu berhajat dan perlu kepadanya. Gapo dia yang lain, barang yang lain? Segala maujudat. Segala perkara-perkara yang ada, yang pesing ada lagi pula sungguh, semua benda ni perlu kepada Allah dan kanak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi? Tu kanak tu lah. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seorang, dan tiap-tiap yang dapat dipikir atau yang tak dapat, yang dapat dipikir atau yang dapat dirupakan pada hati seorang, maka Tuhan kita menyalahi daripada dimakan itu. Yang dimakan itu, barat kita terlintas, seorang terlintas hati itu hebat ni, Pak.
Tuhan mata bek ni po, Tuhan dah taring bek ni po, ataupun Tuhan tu telitah kita gambar Tuhan ni supaya gapo supaya resi po. Tuhan supaya asung ko dah. Kita telitah le hati kita Tuhan bek tu bek ni. Tuhan pesing tu pesing ni. Maka semua hak telitah le hati kita dalam fikiran kita dalam akal kita semua Tuhan tu dia panggil mukhalifun bizalika. Tuhan tu menyalahi daripada dimakan itu. Ini i'tiqad akidah pegangi i'tiqad bagi ahli sunnah wal jamaah lagu ni lah. Bagi duk tergamal hati kata Tuhan lagu ni. Tergamal otak fikiran lagu ni. Maka semua Tuhan tu menyalahi daripada benda kita tergamal tak supo. Tak supo sekat tu dulu. Kama dia kata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Qatadah al-Haris. Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu fi hadisil mida'ati al-mustamili ala mu'jizatin katsirah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala jumalin min kinwanil ulum qala fihi Abu Qatadah farafa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqal man haza qultu Abu Qatadah. Tengok. Dan telah meriwayat kami di dalam Sahih Muslim an Abi Qatadah daripada Abi Qatadah Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Yang meredalah oleh Allah daripadanya meriwayat fi haditsil mida'ati. Dalam hadis mida'ah. Hadis mida'ah tadi apa? Tengok bawah ya tadi mida'ah yakni fi apa dia hadis fi megawa. Di dalam hadis al-mida'ah. Apa di mida'ah? Mida'ah bi kasril min wa bi hamzatin ba'da dha al-mu'jamah wa hiya al-ina allazi yatawadda'u fihi. Yatawadda'u bihi karraqwati wal ibriq wa shibhihima. Tu. Jadi hadis ni duk berlaku pada satu hadis mida'ah, yakni satu bekas ina, satu bekas yang dibubuh akan air untuk mi'as maya. Kalau mau kita kenilah. Dulu ramai dulu tak ada peli. Peli baru timur 40 tahun ni ya peli nah. Orang panggil bahasa Arab Hanafiyah. Bahasa kita peli patut ada qaq dia. Peli boleh buka patut tak ada tangi. Baru timur ya peli ni. Dulu tak ada mik asmaya dengan peli. Mik asmaya boh lek ni besar kita tengok dia orang tua kita ni mago tu. Boh adalah tu pada demo tu cuah kita mik asmaya dia demo jeru sikit. Maka berlaku hadis Abu Qatadah pada mid'ah yakni al-ina allazi yatawadda'u fihi. Yakni satu ina satu bekas yang di mik asmayakan padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mid'ah ni al-mustamili yang melekapilah ia. Yang mida'ah ni satu bekas yang buah asmaya ni, wami asmaya ni ala mu'jizatin kasiratin, di atas segala mukjizat Nabi yang banyak. Jadi mida'ah bekas buah asmaya ni, ya mahai nari arak ni air tak ada mana. Moh kita tak apalah air lebih. Patut kalau kita tak pergi nari arak kita tak nampak. Cuba kita jalan pada pasir, nak tengok air tak nampak. Nak nampak pada pasir, batu, baku, bukit saja dah. Pahami dulu, ini ada tempat-tempat ya. Bukan semua dak nari arak. Patut kan panggil ketika Nabi berjalan dengan sahabat, itu tak ada. Patut sebab tu dalam hukum fiqh, ni kalau mik asmaya, maka binatang-binatang ternak ke binatang-binatang yang diihtiram ni, kalau kita buat mik asmaya, nak buat minum kepada binatang tak cukup. Maka dalam syarak, dalam fiqh tu, harus kita tayamum tinggal air untuk binatang. Boleh? Besar kita taruh air untuk nak pelihara binatang tu lagi. Pak kita tayamum. Okay? Lepas tu pada masa Rasulullah sekali dengan sahabat, Nabi saat ni tu, Nabi Asmaya tu tak banyak. Air tak banyak. Lepas tu sahabat ada 10 orang lagi. Maka Nabi buat lagu anak. Nabi celupkan jari dia dalam mida'ah ni. Maka air tu buat jari Nabi. Boleh mi Asmaya tu berpuluh-puluh orang. Tu orang panggil berlaku mukjizat di mida'ah. Dia keni ataupun bekas. Tu ala mu'jizatin kasirah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala jumalin, dan di atas jumal min kinwanil umul. Apa jumalin? Yakni di atas perhimpunan dari bahagian dah min fununil ulum.
wa ala jumalin, dan di atas segala perhimpunan sabitin yang sabit ia min fununil ilmi, daripada segala bagai-bagai ilmu. Sabit di atas beberapa jumlah dan perhimpunan Sulaiman. Daripada fun ataupun daripada segala bagai-bagai daripada ilmu macam mana? Qala fihi, telah berkatalah padanya pada jumal min fununil ulum ni Abu Qatadah tanah farafa'an nabiyyu, maka telah mengangkatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, akan kepala Nabi. Nabi pun angkat kepala dia, lepas tu faqal, maka sebeda Nabi pun angkat kepala dia. Maka Abu Qatadah pun ada ketika ni. Maka masalah duk berlakunya di midha'ah tadi. Maka Nabi angkat kepala, Nabi pun kata man hadza, siapakah ini ni? Maka jawabnya qultu, berkatalah oleh aku, kata Abu Qatadah, aku Abu Qatadah Rasulullah. Tika duk pergi midha'ah, duk jeruhkan azab ni, Rasulullah pun lengok. Mula tu Nabi duk asmaya, Abu Qatadah pun duk jeruh-jeruh, Nabi pun lengok, man hadza, siapa ini ni? Dia kata Abu Qatadah. Qultu wa nadhiru haza kasirah, dan bermula sebandinginnya. Ini hazal hadis ni kasiratun, banyak sangat. Wa sababuhu, dan sebabnya, sebab ini hadis al-hajatu, berhajat. Wa adamu iradati al-iftiqar, bukan nak kepada kehendak tu nak bermegah Nabi, tak. Ini orang panggil sangat berhajat, sebab Nabi tu berhajat Nabi asmaya. Maka Abu Qatadah saat ni pun jiru air dengan midha'ah. Tapi ini bukan kerana nak bermegah-megah Nabi, ni kerana perlu Nabi kepada nak ambil wuduk saja. Sekatu wa yuqarrabu, tapun wa yuqarrabu min haza ma rawainahu fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmu Abdurrahman ibn Sakhrin alal as-sahih qal qultu ya Rasulullah ud'u Allah an yahdiya umma Abi Hurairah. Tengok dalam. Tengok dia kata wa yuqarrabu, dan dihampir dan didekati, min haza, daripada ini, hazal hadis Abi Qatadah. Dihampir dan didekati, min haza, daripada ini, hazal hadis Abi Qatadah, ma rawaina, akan barang yang dihampir pada ini hadis ialah barang yang diriwayat oleh kami, akan barang fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Hurairah ni? Wasmuhu, dan bermula namanya, nama Abu Hurairah. Ingat mula ke bawah. Nama Abu Hurairah, khilaf ulama di atas 30 perkataan. Waktu itu semua ulama duk khilaf Abu Hurairah ni, hak duk sekali dengan Nabi ni, nama gapo? Maka khilaf lah oleh ulama-ulama sampai kepada 30 perkataan. Wasmuhu, dan namanya nama Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin alal as-sahih. Qal, berkata Abu Hurairah, kata qultu, berkata aku Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah, berdoalah engkau ya Rasulullah, Allah kan Allah, ayyahdiya, bahawasa menghidayatlah ya Allah umma Abi Hurairah. Minta wi Rasulullah tu berdoa, minta tu hidayah kepada agama, kepada Islam tu, muk bagi Abi Hurairah. Wa dzakaral hadis ila an qala, dan menyebutlah ia akan hadis kepada bahasa berkatalah ya Abu Hurairah, faraja'tu, maka aku terpulang, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, qad istajaballaha da'awataka wa hada umma Abi Hurairah. Ni. Jadi Abu Hurairah pun ya Rasulullah, minta berdoalah, minta mak aku ni, mak bagi kami ni, minta dia lah, dia termasuk Islam tak ya Rasulullah. Duk mari Abu Hurairah pun ya klik kepada rumah dia, maka mak dia saat ni tu Allah Taala saat wi hidayah senguti memelukkan Islam sungguh wi. Tu mana farajat tu, pulang aku pada rumah. Fakultu, maka aku berkata, Abu Hurairah kata ya Rasulullah, qad istajaballah, sesungguh memperkenang oleh Allah, da'wataka, akan doa engkau ya Rasulullah, wa hada, dan menunjuk ya Allah umma Abi Hurairah, akan bagi Abu Hurairah kepada Islam. Sekat tu kami kata wallahu a'lam.